Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Yang dirahmati Al-Fadhil Ustaz Said, Tuan Haji Arsyad dan juga penterjemah kita, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 4 hari bulan Oktober 2023 bersamaan dengan 18 hari bulan Rabiul Awal 1445, bermakna kita sekarang ni dalam mood, kata orang, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cinta Nabi ni tidak ada tempoh, tidak ada musim. Kita kena cinta 24 jam, lebih daripada diri kita sendiri, lebih daripada keluarga kita, lebih daripada segala-galanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman hatta akun, sehinggalah aku ni lebih disayangi oleh dia lebih daripada keluarganya dan orang-orang lain. Maka cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita menyebarkan sunnahnya. Ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak tahu sunnah Nabi? Iaitulah dengan kita mempelajari hadis-hadis yang diambil, yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga bila masuk bulan ni, kita kempen masyarakat supaya baca kitab. Ambilnya mana-mana kitab sirah yang muktabar, kita baca. Kalau boleh baca daripada awal sampai ke akhir. Ada sebuah buku yang saya terjemah, nama dia Ringkasan Sirah, Tahzibus Sirah. Menarik buku ni, kecil je. Kata orang, mampu milik, mampu baca. Sebab dia pendek. Kalau nak baca Ar-Rahiril Makhtum, mampu milik, mungkin tak mampu baca. Sebab tebal. Jadi kita ambil yang kecil-kecil ya Ustaz Said. Terus duduk cakap banyak. Atau orang cakap besar tak guna. Kan? Maka kata di para pengkaji sirah, dia kata macam tak kenal maka tak cinta. Macam mana nak kenal kalau tak baca? Sedap juga dia punya ayat. Oh, dia kata saya pergi majlis ceramah. Ceramah 1 jam. Apa sangat yang kita nak cerita dengan 1 jam tu? Huraian sana, hurai sini, akhir sekali tak jumpa. Abu Jahal pun tak sempat jumpa kadang-kadang tu. Jadi sebab masa terlalu pendek. Jadi kita ambil ruang yang cukup. Kita baca buku yang menarik bersama dengan keluarga. InsyaAllah mudah-mudahan kita layak untuk menyatakan kita ni cinta Nabi yang hakiki, yang melayakkan kita untuk mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Maka alhamdulillah, sambungan kita kepada hadis 40, ancaman mencela kaum muslimin. Gambar dia ada di belakang saya tu. Kitab ni alhamdulillah nampaknya Ustaz Said mendapat sambutan daripada para pembaca asatizah. Penerbitnya kata cetakan yang pertama sudah habis. Dia kata laris. Dia kata sold out ke istilah dia. Habis stok dah. Dia biasa kalau cetakan pertama tu berapa hotel tak? Banyak ribu juga tu. Jadi kita suka sebab orang suka kepada ilmu. Kita gembira kerana orang suka kepada ilmu, kita mengatakan alhamdulillah. Jadi bagi jemaah yang ada kitab, hadis kita pada kali ini hadis yang ke-21. Siri kita malam ni siri yang ke-13. Tapi hadis 21 sebab ada siri kita baca 1 hadis, ada siri yang 2 hadis. Jadi kita mengatakan hadis-hadis itu ada kalanya pendek, masa yang diperuntukkan oleh penganjur 1 jam. Jadi kita ambil 2 hadis, 1 majlis. Jadi hadis yang ke-21, muka surah 49. Hadis 21, muka surah 49. Tajuk dianya sejahat-jahat manusia di hari akhirat, na'uzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami daripada perangai yang buruk ini. Tajuk dianya sejahat-jahat manusia. Siapa dia orangnya? Orang yang orang menjauhkan diri dari dia
kerana takut kepada kejahatan dia. Orang macam hormat dengan dia, respect bila jumpa depan. Tapi belakang semua orang benci. Orang kutuk. Allah. Ini yang dikatakan manusia yang tidak baik. Allah. Kita nak jadi manusia baik, orang jumpa depan kita dia hormat, di belakang kita dia doakan kebaikan. Allah. Kalau kita mati, mereka tarahum, mengucap minta rahmat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi yang kita takut hari ni, takut depan ni orang puji, orang puja. Bila kita nak berjalan 10 kamera tunggu depan, belakang kita apa dia orang tak kata. Na'uzubillah. Hadis ini panjang, dipanggil Imam Ibn Hajar cuma bawa hadis yang pendek je. Hadis dia ambil separuh je sebab dia nak tajuk, nak poin tajuk. Tapi cerita kita tak habis kalau kita tak baca semua, supaya para jemaah boleh memahami dengan cara yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin meriwayatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamati man wada'ahu nas ittiqa'a fuhshihi. Muttafaqun alaih. Maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling buruk kedudukannya jauh daripada rahmat Allah Taala pada hari kiamat nanti ialah orang yang dijauhi di atas dunia ini oleh orang lain kerana takutkan kejahatannya. Ya Allah. Kejahatan dia tu apa? Kita tengok dalam syarah hadis sekejap lagi. Hadis ini sahih muttafaqun alaih. Allah. Pengajaran hadis ini mengandungi dialog antara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama isterinya yang disayangi, iaitulah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha wa an abiha wa an jami'is sahabah. Amin. Itu dia panggil bila kita sebut nama Aisyah, kita doakan semua sekali kepada keluarga dia supaya kita, sebagaimana kata Anas, bila Nabi sebut seorang itu akan dibangkit oleh Allah bersama dengan orang yang dia sayang di akhirat. Maka Anas kata, aku sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sayang kepada Abu Bakar. Aku sayang kepada Umar. Aku mengharapkan aku bersama mereka pada hari kiamat. Jadi bila kita sebut nama Nabi, kita sebut nama keluarga Nabi, kita sebut nama isteri Nabi, kita sebut dengan cara baik, nataradda anhum, kita ucap Allah Ta'ala redha kepada mereka, mudah-mudahan kita dapat bersama dengan mereka di akhirat esok. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Jadi kata Aisyah, satu hari, anna rajulan ista'zana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ista'zana mana dia minta izin nak masuk, nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tengok orang ni datang, apa Nabi kata? Seorang laki-laki minta izin nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala i'zanu lahu. I'zanu lahu, Nabi kata bagi dia masuk. Fala bi'sa ibnul ashirah au bi'sa rajulul ashirah. Nabi kata dia adalah seburuk-buruk anak laki-laki dalam kabilahnya. Makna Nabi dia minta izin nak masuk, Nabi sebut orang ni orang yang paling buruk dalam kabilah dia. Atau seburuk-buruk lelaki dalam kabilahnya. Maknanya kalau tengok cara Nabi kita respon, bagi tahu pada Aisyah, orang ni buruk akhlak, buruk perangai, orang yang tak baik, patut dia datang, Nabi tak layan je. Nah, masuk-masuk bagi lepas jawab salam, tanya, engkau datang nak buat apa? Kita. Tapi bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menangani orang seperti ini? Bagaimana Nabi SAW menangani orang seperti ini? Maka Nabi pun bagi tanya. Falamma dakhala alaihi alana lahul qaul. Aisyah kata, setelah dia masuk, laki-laki tadi masuk, baginda berbicara lembut dengannya. Tidak kata cakap kasar, muka tak senyum, paling ke lain. Kita ni kalau orang kita tak suka, kita tak tengok muka, tak? Kita bercakap apa sini ke lain, yang muka buat. Cakap juga, tapi tengok lain. Tengok dinding, tengok kipas, tak tengok muka orang. Tapi orang ni, Nabi kita tengok lembut, ya cakap. Alana lahul qaul. Nabi cakap baik. Terkejut Aisyah. Aisyah kata, pelik. Tadi nampak macam marah ni, nampak layan pula, kenapa? Qalat Aisyah tu, faqultu.
Jadi selepas daripada orang tu pergilah, Aisyah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Tuhan telah katakan sesuatu tentangnya tadi." Belum dia masuk tadi Nabi kata, Nabi sebut sifat buruk orang ni. Kemudian bila dia masuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara lembut dengannya. Kenapa? Layang pula. Nampak kontra tu. Orang baik tapi kita layan dengan cara baik. Orang tak baik dilayani dengan cara baik. Bagaimana? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Ya Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah. Maka Nabi kata, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah, iaitulah pada hari kiamat ialah orang yang dibiarkan manusia. Mana orang yang dijauhi oleh manusia. Orang tak pergi dekat dengan orang ni. Orang tak berkawan dengan dia ni. Atau ditinggalkan oleh masyarakat kerana takutkan kejahatannya. Jadi Aisyah dapat faham bahawa orang yang datang tadi memang buruk dia punya perangai. Jadi kalau Nabi tak layan dia, apa yang akan jadi? Dia akan kutuk, dia akan cakap macam-macam, dia buat fitnah. Jadi Nabi bagi layanan supaya keburukan dia tidak melarat. Keburukan dia tidak melarat. Baik, apa kata ulama hadis? Kita tengok ulama hadis kata apa dulu. Menurut Syekh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, Al-Qadhi Iyad kata hazar rajul, laki-laki yang datang tadi nama dia Uyainah. Jangan buah nama anak dia ni. Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn atau Makhramah bin Naufal. Jadi ada setengah ulama hadis, Ibnu Mulaqqin contohnya, dia kata Makhramah bin Naufal. Ada ulama lain kata Uyainah bin Hisn. Boleh jadi dua peristiwa, wallahu alam. Ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diceritakan dalam hadis ini, dia belum lagi memeluk Islam. Dia mari itu masih lagi dalam keadaan kafir. Jadi Nabi pun boleh kutuk dia sebab dia masih lagi belum Islam dan dia belum lagi berubah kepada seorang Muslim. Seperti mana yang walaupun dia menzahirkan minat terhadap Islam, mana dia mari itu biasanya orang mari jumpa Nabi ni orang yang sudah ada kecenderungan untuk masuk Islam. Maka Nabi SAW, orang jahat setara mana pun, kalau asalkan orang nak masuk Islam, Nabi akan layan. Dia mengharapkan sangat-sangat. Mengharapkan apa? Mengharapkan sangat supaya mana-mana orangnya, Nabi kita nak selamatkan mereka daripada api neraka. Mana-mana orang, Nabi kita nak selamatkan daripada api neraka. Maka Nabi kita layan. Nabi kita layan. Tapi bila layan, apa jadi? Tengok dia punya tafsir ni. Lalu baginda SAW menjelaskan keadaan dirinya agar orang lain tahu dan tidak tertipu dengan peribadinya. Ini penting. Mana kalau orang ni orang buruk perangai, kita kena, kalau dia tu ada pengaruh, elok kita maklumkan kepada orang supaya orang tidak terpedaya dengan dia. Biasanya orang-orang yang hebat-hebat ni, orang Kelantan kata orang gedebel-gedebel ni, dia mudah dapat pengaruh. Mudah dapat pengaruh. Dia orang dapat pengaruh ni dengan berbagai-bagai cara. Ada cara kedudukan dia, pangkat yang dia ada, memang orang akan mudah ikut. Yang kedua mungkin kekayaan yang dimiliki. Kalau dia ada kaya, lagilah dia cepat orang ikut. Orang sekarang ni dia nampak fulus ya, asal ke fulus semua boleh jadi. Semua lulus. Ada fulus semua lulus, gitu ya. Yang ketiga, tadi petah percakapan. Dia panggil alilul lisan, orang yang hebat bercakap, orang mudah terpengaruh. Kita pun kalau dengar orang bercakap, mudah orang panggil mudah semangat, mudah naik apa tu? Mudah naik orang panggil mudah percaya. Istilah orang sekarang mudah percaya ni. Mudah percaya. Jadi jangan main mudah percaya kita ni. Kita kena berhati-hati dengan apa yang kita sebut. Berhati-hati dengan apa yang kita buat. Tengok sini. Ketika dalam hayat hayat dan setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dalam hayat
ketika dalam hayat Nabi, nampak dia tenang. Setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan individu yang memiliki iman yang lemah. Ini masalah dia ni. Uyainah ni dia tak kuat iman. Dia telah keluar Islam bersama dengan golongan murtad dan dibawa kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai tawanan perang. Dia murtad dan dia kena tangkap. Jadi tawanan perang masuk bersama dibawa pada Sayyidina Abu Bakar. Hal yang demikian sudah pun diberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dan itulah bukti dan tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi beritahu, orang ni di antara orang yang tidak kuat iman. Orang ni akan melompat nanti. Orang yang mudah koyak dia punya iman dia. Sebab tu dia masuk dalam kumpulan murtad dan dia lari daripada Islam. Wal iyazu billah. Ini dia panggil mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala beri wahyu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia boleh beri maklumkan orang ni akan jadi sekian-sekian. Ramai juga di kalangan sahabat yang Nabi sebut orang ni akan mati dalam Islam. Alhamdulillah. Ataupun Nabi sebut direct, Abu Bakar fil jannah, Umar, itu alhamdulillah, itu mangkab yang paling tinggi sekali. Jadi dia ni sudah lari. Pun begitu, baginda melembutkan bicara bersamanya. Bila dia masuk dalam rumah Nabi, kita lembutkan bicara. Dan orang yang seumpamanya, tujuannya apa? Kerana hendak menarik minat kepada seorang Islam dan mengharapkan iman yang sebenar subur dalam diri mereka. Ini panggil salah satu daripada sunnah yang perlu kita sebagai pendakwah. Jangan mudah koyak, kita sekali dua kita panggil orang, dah mula apa? Dah mula tak nak bercakap dengan orang. Dia ni apalah, 2 kali saya cakap tak dengar. Tak, solat pun macam buat tak buat je. Baik. Jadi kita jangan mudah marah. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyatakan Uyainah murtad pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Lalu mereka memeranginya. Kemudian dia masuk Islam semula dan dia dipanggil dengan nama Ahmaq Al-Muta'. Ahmaq Al-Muta'. Maknanya si bodoh yang ditaati. Orang masa dia orang hero, jadi ramai orang ikut dia walaupun dia tu bodoh, tak cerdik mana. Tapi sekarang ni masalah pengaruh ni bukan soal cerdik bodoh. Pandai bercakap, ada duit, ada pangkat, orang akan ikut. Kita kadang-kadang yang jadi ketua tu bukannya betul sangat tak? Tak betul pun, tapi dia boleh jadi ketua. Dia boleh pusing auta, orang percaya kau akhirnya, Ustaz. Itulah. Dia panggil, itu kehebatan yang dia ada. Jadi ini dipanggil kehebatan yang dia ada yang kita perlu kepada huraian. Yang kedua, sebab tu dalam hadis dia kata ittiqa'u al-fuhshihi, Ibn Hajar kata qabihul kalam. Dia ni ayat dia, bahasa dia mulut leza, cakap uduh kata orang. Mana kalau kita tak ikut dia, dia akan maki, dia akan marah, dia akan akan buat kata-kata yang menyebabkan netizen pun akan benci dengan kita. Ini bahaya ni. Dia panggil Ibn Hajar kata ittiqa'u syari'ai qubh. Maknanya bodoh cakapan. Cakap huduh. Ni ada setengah orang ni kalau bercakap dia cakap huduh, menyebabkan orang jadi benci kepada orang yang dihuduhkan itu. Baik. Zaman perkara ni yang kedua, membina persepsi. Dia bina persepsi buruk kat orang tu. Inilah di antaranya perangai Uyainah ni, mana dia akan, sebab tu Nabi sebut ittaqa'u fuhsi. Orang tak nak dekat dengan dia sebab takut. Takut bina persepsi buruk lah. Jangan main. Biasanya orang-orang yang macam ni ada pengaruh. Bila dia bercakap orang dengar. Orang mudah percaya. Apa saja dia cakap orang percaya belaka. Allahu Akbar. Kita hari ni pun sukar. Kan? Sukar. Sebab itulah ada kata-kata daripada Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Ibnu Abdul Bar ni seorang tokoh ulama. Dia kata, dia riwayat orang tanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ni para peserta ni tulis sikit kata-kata hikmat daripada Syafi'i. Su'ila Syafi'i rahimahullah ta'ala
apakah perkara yang menjatuhkan kredibiliti seorang laki-laki. Mana laki-laki mana ketua lah. Apa sebab seorang itu akan jatuh? Imam Syafi'i kata kasratul kalam, banyak cakap. Kerja dia bercakap, tak ada kerja apa. Boleh mikrofon, orang Ganu kata boleh cop pun kawan. Boleh cop pun tak saya berhenti lalu. Lopap cakap tak tahu apa. Tak ada maklumat mana. Yang kedua dia panggil ifsya'us sir, mudah mendedahkan rahsia. Ya Allah. Rahsia-rahsia patutnya disembunyikan, kita hidup cakap. Lebih-lebih lagi kita bercakap depan orang yang hebat-hebat, jadi kita mudah pecahkan rahsia. Orang ini jatuh kredibiliti. Yang ketiga, dia panggil as-siqatu bi kulli ahadin, dia mudah percaya kepada semua orang. Orang yang mari dekat dia percaya belaka. Jadi kita ingatlah orang-orang macam ni cukup berbahaya ni. Ibn Abdul Bar dalam kitab Intiqa meriwayatkan kata-kata daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, isu yang kedua, Imam Syafi'i ditanya apa yang menjatuhkan kredibiliti seseorang. Dia pun jawab, banyak cakap, mudah pecah rahsia, mudah percaya pada semua orang. Betul tak? Rahimahullahu taala. Rahmatullah. Itu riwayat daripada Ibn Abdul Bar. Baik. Ustaz Syahid laju dia boleh nulis itu. Yang kedua, harus berlemah lembut dengan orang yang dikhawatiri kejahatannya. Mana kalau orang ni kita rasa nak lawan tak padan, kita buat baik. Jumpa gosok. Senyum-senyum. Tapi jangan puji. Hati-hati. Kita jangan jadi munafik depan orang yang tak baik. Setengah orang ni bila jumpa orang tak baik, kita puji dia. Kita tak puji, kita hanya layan dia. Lain tu perbezaan. Sangat ketara Ustaz. Kalau kita puji, kita bagi kredit pada dia, nanti orang lain dengar, oh ya ustaz apa puji dia. Lain. Tapi kalau setakat bergambar, sekarang ni Allah, kita kalau orang tak kenal, orang pelik-pelik mari nak selfie, kita rasa cemas lah. Takut kejap lagi gambar kita digunakan. Dahlah gambar kita ni, Ustaz Syahid, skema saham duduk jual, ada gambar kita ni. Pelaburan. Kita nak jawab. Skema pelaburan. Ada semua pelaburan. Jadi kalau tuan tu tengok pelaburan tu gambar saya ke gambar Syahid ke gambar siapa Ustaz, pangkah je lah. Kita tak pernah jual benda tu. Kalau kita nak jual, kita elan dalam Facebook kita. Kita elan waktu kita ada kuliah ke ada live ke, kita boleh cakap, ni tak ada apa-apa tiba-tiba muncul. Jenuh. Ada orang cakap, dia kata Ustaz report polis lah. Saya kata polis banyak kerja main duk tulis report kita ni. Report online banyak dah. Jenuh dah. Salah cakap tentang Islam segi 3R, report polis lah. Berjujuk report polis. Jadi kita sekarang ni takut hati-hati kita. Main report polis pula dia. Dia panggil mazhab baru ni, mazhab 3R ni. Agak mencemaskan kita pendakwah ni. Cakap salah sikit, report. Allahu Akbar. Jangan pula bertukar negara kita jadi darul report pula ni. Bahaya. Al-almaniyatul jadidah. Hadhi muskilah ini. Baik. Jadi kita harus berlembut dengan orang yang dikhawatiri kejahatannya, dan ingat harus mengumpat sifat yang menzahirkan maksiat. Jadi ini di sini kita kena ingat Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebut ada 6 kumpulan orang yang boleh disebut tentang kejahatan mereka untuk menyelamatkan orang lain daripada terpedaya dengan mereka. Ada setengah orang kata mengumpat yang dibenarkan. Saya kata tak elok, sebab mengumpat sendiri perkataan yang buruk. Mengumpat sendiri adalah perkataan yang buruk, keji. Kenapa kita kata mengumpat yang dibenarkan? Cuma kita kata situasi dibenarkan oleh syarak untuk kita bercakap menyebut tentang hal orang lain. Saya rasa itu lebih tidak keliru. Kalau tidak orang kata, boleh juga mengumpat ni. Macam orang kata bohong sunat. Kita kata bukan setakat sunat bohong ni, wajib pun ada. Tapi tak usah cakap bohong. Kita kata cakap tauriah, tapi bahasa Arab nak terjemahkan Melayu jadi bohong juga. Payah sikit lah. Ya baik, tuan-tuan yang ada ni boleh helah. Cakap orang panggil cakap berlapik ke cakap belik tak? Helah. Tanda sikit. Yang pertama, dia panggil kita dibenarkan bercakap tentang orang, sama ada kita keji dia ke atau kita sebut keburukan dia, 6 sebab. 6 sebab. Sebab yang pertama, at-tazallum, orang yang dizalimi.
Orang yang kena zalim harus bagi dia pergi report polis, pergi report pada pemimpin, pergi report pada siapa saja bahawa dia dizalimi oleh fulan bin fulan. Sebut nama orang tu. Tak payah sindir-sindir. Kalau sindir orang tak faham pula. Ni siapa ni? Siapa? Akhir kali orang lain pula dituduh. Sedangkan orang yang betul-betul jahat selamat. Lah, kita sebut nama fulan bin fulan. Tapi hati-hatilah. Tunggulah surat saman datang. Lepas tu permohonan maaf secara terbuka pula. Penyakit kita. Kalau tak berani. Tapi kalau orang zalim dengan kita, macam mana kita mau diam? Tak boleh diam. Kalau orang zalim, kita kena lawan. Kalau yang tak lawan tu yang jadi masalah ni. Ana pergi ke seminar keganasan rumah tangga di SUSM, Kelantan. Hospital University. Dia kata negeri Kelantan ni negeri keganasan rumah tangga yang paling kurang di dalam rekod polis, tapi agak banyak di rekod hospital. Kita kata kenapa macam tu pelik? Tak banyak di rekod dengan polis, tapi banyak di hospital. Sebabnya sebab masyarakat kita ni orang baik. Bila dia sakit dia pergi hospital. Tapi dia tak report dengan polis. Kalau report polis tangkap suami dia, nanti dia kata siapa nak jaga dia. Ya, suami marah masa tu je, masa dia panah barang tu, lepas tu dia cari pula bini dia. Ya, dia tampar masa tu, malam dia rakap balik. Ini masalah kita ni. Jadi, ramai makcik-makcik kita ni, tak apalah Ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah ke dia. Nanti dia insah lah tu. Nanti kena tampar pula. Gitulah akhirnya. Jadi, kita mengatakan at-tazallum. Orang yang kena zalim, dia berhak untuk membela diri, laporkan. Yang kedua, al-isti'anah ala taghyiril munkar. Kita minta pertolongan orang yang boleh menghilangkan kemungkaran. Contohnya dalam kampung kita ni, ada orang buat maksiat. Jadi kalau kita tak pergi report dengan pejabat agama, macam mana dia nak tangkap? Kita sebut Mamak bin Doga tu berjudi di tepi sungai mana-mana. Bukan Sungai Durian ni. Di tepi sungai. Di tepi dalam kelapa sawit mana-mana ke. Nah, jadi kita boleh pergi report. Di sini ada orang main daun ketem. Isak dadah. Mengorak ke. Nah, jadi maknanya kita boleh pergi report, tidak dikira mengumpat, dan tidak juga dinamakan kesalahan mengintip. Dulu satu masa dulu, bila kita report benda ni, orang kata, oh, ini ajar orang mengintip pula. Jadi kita ni banyak masalah. Orang panggil nak report betul-betul, tak report lagi tak kena. Jadi tapi syarat kita pergi report kepada orang yang kita mampu hilangkan benda tu. Anda ingat sekarang ni, orang letak di Facebook ya tak? Ini kejahatan orang ni letak di Facebook. Nanti polis datang cari dia, tangkap. Nak pergi report payah. Yang ketiga, al-istifta. Orang yang nak bertanya hukum. Dia kena tanya hukum. Jadi dia kena tanya Tuan Qadi, fulan ambil barang saya ni. Halal ke, harus ke bagi dia? Apa ke tak boleh? Ataupun dia himpit saya punya jalan ni. Jalan jadi sempit contohnya. Dia ambil tanah saya. Jadi kita boleh pergi tanya fatwa dan kita kena maklumkan kepada mufti, qadi, siapakah orang itu. Dia panggil istifta. Yang keempat, tahzirul muslimina minasyarr. Kita bagi amaran kepada orang ni buruk perangai. Orang ni buruk perangai. Jadi ini bahaya yang keempat ni. Yang bahaya. Contohlah kita kata, ada orang mari pinang anak jiran kita. Kita kenal budak ni memang penagih dadah. Maka wajib kita kena laporkan. Pakcik, budaknya nak jadi menantu pakcik tu penagih dadah tu. Ataupun pengedar dadah dia tu. Ataupun scammer, dia panggil scammer ke sekarang. Dia duk tipu orang kata pindah ni. Dia jual mah tapi dia tipu orang. Jual ni habis orang dia jual. Yang tak boleh jualnya apa benda ya. Jadi kita mesti kena bagi tahu. Kalau tidak nanya ni budak HIV ni. Jadi kita kena maklumkan supaya orang tak terpengaruh dengan dia. Jadi ataupun dia jual barang ni tu barang buruk, barang tiruan. Jadi kita kena maklumkan barang-barang tiruan ataupun dia ni memang kaki kelentong. Kalau masuk kampung janji tu janji ni, kita boleh maklumkan janji palsu tu. Sudah banyak berapa puluh kali dia berjanji, semua kena tipu. Kita mengatakan orang ni juga kita boleh maklumkan. Kalau tidak orang percaya. Sebab orang cakap sedap ni, orang mudah terpengaruh dengan dia. Mari menabur-nabur janji dia panggil. Jadi kita kata dia ni kaki janji ni. Kalau kita ada gambar-gambar dia berjanji dulu, kita boleh sebarkan. Ini janji dulu. Sekarang ni belum tunai-tunai lagi janji. Jadi kita mengatakan ini juga boleh dimaklumkan kepada orang.
Saya Ah, ulang. Okey. ha? Yang ke- Lah. ha. Baik. Yang kelima, takut tak habis tajuk ni. Yang kelima, an yakuna mujahiran bipiskin. Tajuk yang kelima ni sekali dengan hadis yang akan datang. Tapi kita sebut dulu sikit, orang yang dia sendiri itu menzahirkan keburukan dia. Memberikan mujahiran bipisqi. Dia buat jahat, dia sebarkan kejahatan dia. Dia royak ke orang, dia bagi tahu kepada orang, maka dia bagi tahu kepada orang, kenapa kita nak sembunyi pula? Jadi sekarang ni banyak orang bila dia buat kesalahan secara publik di Facebook, bila kita komen di Facebook ada orang marah. Ustaz, PM lah. Kesalahannya dia buat tu di Facebook, di publik, dia pula buat letak di publik, bukannya letak di friend ke dia panggil apa dalam Facebook ni yang kawan khas ni. Ada kan dia ada jenis bintang itu untuk anak-anak dia baca. Private. Tak ada, dia letak publik. Kenapa saya nak tegur dia waktu ni cara senyap-senyap? PM. Jadi kita letak jugalah, kita link, kita share hak dia, kita komen kat situ. Kalau dia tarik balik, hilanglah dia. Sebab tu di Facebook ni senang kalau kita share yang dia, kalau dia gugurlah komen kita sekali. Tapi kalau dia kerah kepala, dia tak mau gugur, awak tunggulah komen saya ni, baca je lah nasihat kita tu. Jadi ini antara. Jadi kalau yang kelima ni, orang yang menzahirkan maksiat, kita boleh komen dia secara terang-terangan. Ni awak pasal tu kalau jadi tina Ustaz. Allah. Awak pasal jatah nak jadi tina ni, dia buat terang-terangan. Dia tunjuk dia hebat. Allah. Pakar dengan pakaian perempuan. Semua tu benda mal'un dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Kita senang-senang hidup atas dunia ni. Tak takut ke Tuhan. Ini jadi masalah kita. Yang jadi masalah besar kepada kita. Wal'iyazubillah. Baik, yang keenam, at-ta'rif. Orang tu tidak dikenali kecuali apabila kita sebut sifat dia. Contohnya dia panggil A'mash, A'war, A'rash. Siapa dia yang cakap tu? Alah, pakcik tu yang tempang sebelah tu. Itu bukan menghina itu sifat. Ataupun yang mata sebelah tak nampak tu. Ataupun apa sajalah sifat-sifat yang dikenali. Bukan kita nak menghina sifat dia, tapi kita nak sebut sifat dia yang dikenali oleh orang. Maka itu dibenarkan. Ini kata Imam Nawawi dalam kitab dia Syarah Sahih Muslim rahimahullahu taala. Jadi tujuan kita sebut ni untuk apa? Tengok dalam kitab kita ni muka surat 51. Jadi sesiapa saja yang orang ramai perlu berhati-hati dengannya, maka kita boleh maklumkan supaya orang jangan terpedaya, jangan mudah percaya dengan dia. Bahkan Ustaz. Ya. Nak cek sekali lagi hak Ustaz sebut 6 tadi. Nak ingat betul ke tak ni? 6 boleh saya? 6 sebab boleh sebut keburukan seseorang tidak dianggap mengumpat. Yang pertama, at-tazallum, ngadu kezaliman. Yang kedua, isti'anah ala inkaril munkar, minta tolong untuk hilangkan kemungkaran. Yang ketiga, istifta', minta fatwa. Yang keempat, amaran pada orang tentang kejahatan seseorang. Ni masuk kat ni Ustaz, jarah wa ta'dil ni. Termasuklah. Kalau tidak mana tahu hadis palsu tak palsu tu. Ya. Yang kelima, seorang yang terang-terang buat kejahatan. Mujahir bil fisq. Yang keenam, ta'rif, untuk perkenalkan. Sahabat-sahabat yang sedang menonton Dr. Basit sekarang, boleh print screen sikit. Boleh print screen kat telefon masing-masing. Ini 6 perkara yang Dr. Abdul Basit kongsi dengan kita. Yang mana Nawawi sebut 6 situasi yang boleh cakap keburukan orang dan tidak dikira sebagai mengumpat. Boleh print screen 6 situasi ni. Baik, kita nak sambung. Okey, sila sambung. Baik. Kita tengok kepada kitab kita ni. Bahkan Nabi SAW tidak mengumpat umatnya dengan sesuatu tanda yang ada pada mereka. Nabi kita tak akan sebut benda yang tak baik. Tetapi baginda wajib menjelaskan hal tersebut agar orang lain tahu mengenainya. Nabi sebut bi'sul ibn al-ashirah. Maknanya budak ni budak buruk dalam keluarga dia ni. Jadi jangan duk percaya dengan dia tu. Hati-hati. Hal ini termasuk daripada sikap saling menasihati dan berkasih sayang sama-sama Islam. Jadi kita ini termasuk dalam nasihat menasihati. Maknanya kalau kita nak kasih sayang sama kita kena bagi tahu orang tu orang tak baik. Awak nak kawan dengan dia, hati-hati. Nak kawan dengan dia, hati-hati. Kita pendakwah ni pun kena berhati-hati jugalah. Kadang-kadang masyarakat kita ni dia mudah terpengaruh. Tengok orang cakap sedap, cari nak panggil ceramah lalu. Lepas tu
dengar 3 kali, dengar 2 patah, keluar dah cerita hadis palsu lah, Israiliyat lah, macam-macam dakwaan-dakwaan yang tidak betul terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengata ini juga perlu dimaklumkan. Tuan-tuan, kalau nak ambil dia ni buat ceramah, tajuk tak mungkin ajak dia kerusu jenazah sesuai. Tapi kalau nak suruh dia cerita tentang kelebihan Nabi, banyak hadis-hadis yang dia bawa tu hadis palsu, hadis yang tidak sahih. Jadi kita kena maklumkan. Ataupun orang ni pakar dalam bidang taharah, kita nak ajak dia bercakap amalan. Habis benar jadi haram berlaku atas dunia. Nanya juga korang. Jadi kita perlu, kepakaran tu perlu. Sebab itulah kita kena tawaduk. Orang ajak kita ceramah, tanya dulu, tajuk apa? Tajuk apa? Dia sebut tajuk, ini bukan di bidang saya. Dia ajak ustaz lain yang lebih berwibawa, lebih pakar. Itu pun penting. Sekarang ni masyarakat kita dia mudah percaya. Orang mari tempat kita mengaku keturunan Nabi lah, selalu lalu. Ya Allahu Akbar. Ustaz Said ni keturunan Nabi tapi dia tak declare, tu masalah. Pakar kat serba-serba hijau jarang-jarang. Cerita serba hijau ni, ana duduk di Masjid Nabi dengan Ustaz Usni. Ustaz Usni beli kain serba ridak warna hijau tu. Kebetulan masa tu musim sejuk, kita ana selimut dekat tiang di Masjid Nabi. Lepas subuh tu ramai orang pakak mari bersalam, sudah kata. Seni. Ni apa penyakitmu ni? Serba hijau kat aku ni jadi orang pakak mari. Rupa-rupa geng-geng mari tu, puak-puak berelui, hok mari daripada Pakistan. Dia tengok kita, hok serba hijau ni, dia kira keturunan Nabi ni, pakak mari sini. Ni Madinah kan, duduk Madinah ketika tu. Kata kita memanglah Abu Anas Badani, tapi bukannya keturunan Nabi. Lepas tu kan, pun lipat-lipat kain sipel. Kata tak boleh lah. Kalau ada kain ni. Jadi masyarakat kita ni, dia orang baik. Orang jujur. Kan? Orang baik, orang jujur, orang ikhlas. Dia, kira dianya, asal ke orang mengaku orang baik juga pakai jadi belaka. Keturunan Nabi pun disambut mengaku alim ke kiai ke, marilah hajar zikir apa. Kalau boleh hajar zikir pelik-pelik, lagi naik syekh. Siapa dia baca zikir saya ni? Yang tak ada anak dapat anak. Yang tak ada bini yang seorang lagi dapat bini seorang lagi. Lompat selalu. Silap-silap Ustaz Taib tulis juga zikir tu. Bila-bila tak percaya tu. Jangan tulis. Ini kita kata ini di antara perkara yang perlu hati-hati para jemaah sekalian. Jadi kita bukan boleh sesuai-wenangnya. Tadi Ustaz Said sebut ilmu al-jarh wa ta'dil. Mungkin jemaah tertanya-tanya, ilmu apa tu Ustaz? Memang disebut dalam kitab An-Nawawi ini kajarhil majruhin. Maknanya bila saksi ni tak boleh diterima, kita kena bagi tahu. Awak nak ambil dia jadi sebagai saksi, tak boleh. Perawi hadis mana-mana pun kadang-kadang disebut oleh ulama, ini rawi muttaham bil kadzib. Orang ni selalu dituduh, ditomah sebagai pendusta. Ataupun confirm, kazab, pembohong dia ni. Maka hadis dia secara automatik tidak sahih. Bahkan hadis dia boleh jadi hadis palsu. Ataupun hadis dhaif, terlalu dhaif jiddan. Sehingga tidak boleh diterima pakai dalam sejarah Islam. Kita mengatakan ini yang penting di dalam sejarah kita ini. Jadi para jemaah sekalian, jangan mudah. Jadi kita boleh beritahu kepada orang, tapi beritahu yang betul. Jangan buat fitnah. Innal ladzina fatanu mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Allah kata innal ladzina fatanu mu'minin. Siapa dia buat fitnah pada orang mukmin? Orang ni tak buat pun. Kita duk jaja dia buat, dia tu dia ni. Contohnya dah, ambil ni, terima ni, bukti tak ada. Hati-hati, itu fitnah pada orang mukmin, bukan dosa kecil. Jadi mudahlah sekarang ni orang buat tuduhan-tuduhan. Asal ke boleh dapat tepukan ke, dapat sorokan, sanggup kita kata kepada orang senang-senang, kita kata jangan mudah. Jadi kalau kita tahu betul-betul, confirm, baru kita bagi tahu. Tapi kalau tak tahu, wallahu alam, kita serah kepada Allah Taala. Allah Taala yang Maha mengerti. Jadi lebih kita selamat daripada kita duk bercakap benda yang kita tak tahu. Baiklah. Maka di sini kata hadis ini menjadi dalil. Hadis ini menjadi dalil. Dalil kepada apa? Tengok kitab dia ni. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala wa fi hadzal hadis. Hadis ini menjadi dalil kepada keharusan untuk menceritakan perihal si fasik agar ia dikenali dan dapat dijauhi. Hadis ini kita kena maklumkan kalau orang itu tak betul. Orang ni orang tak jujur. Orang ni ada masalah contohnya. Kita kena bagi tahu. Dia mari buat apa tu? Jumpa awak tadi tu. Dia mari sekian mari kempen saya masuk dia punya nilai ni. Kita kata tak salah. Saya dah kenal dia. Ramai orang dah kena tipu dengan dia. Dia kena maklumkan.
Kalau kita tak maklum dan sedangkan kita tahu, kan? Kalau kita maklum, kita tak maklum, sedangkan kita tahu, makna kita tidak beramal dengan hadis ad-dinun nasihah, agama ini iaitulah nasihat. Jadi kita tak nasihat orang itu dengan baik. Maka kita juga dikira, ni ramai orang ni. Bila benda berlaku apa-apa, dia senyap. Bila dah terbongkar, saya tahu dah tu sebenarnya. Habis kenapa tak bagi tahu dengan saya? Tapi saya malah cakap orang, biarlah ustaz dengar daripada mulut orang lain. Kita dengar tu dah, benda tu dah melarak dah. Kalau awak beritahu awal-awal kan dapat kita sekat, dapat kita harmonikan suasana lebih aman daripada awal. Kita mengatakan ini satu keburukan. Terlalu orang panggil istilah sekarang ni apa ni, selfish ke apa dah. Yang nak jaga diri sangat ni. Tak mau cakap orang, tapi cakap juga. Jadi akhir sekali dah kata orang nasi dah jadi bubur, baru kita nak bagi tahu, nak buat apa lagi? Apa sudah jadi orang. Dan perbuatan ini, perbuatan yang tidak dikira mengumpat, termasuk dalam 6 perkara tadi yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Boleh jadi lelaki tersebut adalah seorang yang menzahirkan amalan jahatnya. Jadi pastilah kalau tak zahir amalan jahat, sudah pasti Nabi tak akan sebut keburukan dia tu. Nabi ni mulut dia bersih. Mulut Nabi bersih. Tak ada mengumpat orang, tak ada keji orang, tak ada mengata orang. Kalau Nabi sebut tu, benda benar. Kalau Nabi sebut, benda yang benar dan menjadi perundangan. Kita kadang-kadang perlu kepada situasi itu. Kena beritahu pada orang, jangan percaya dia tu. Baru ni ada seorang jemaah kita ni, jemaah haji. Dia kata, saya jumpa dengan orang ni yang fulan bin fulan, sekian-sekian. Dia ajak saya melabur hotel kat Mekah. Sedap ayat dia. Saya percaya dia sebab dia pengalaman banyak ni. Kita kata tak usah percayalah. Kalau dia ajak awak makan, awak pergi. Kalau dia ajak melabur, jangan pergi. Sebab banyak orang dah kena. Yeah. Dia kata, ustaz tahu mana? Saya tahu. Saya tahu dengan saya, ada maklumat dengan saya dan menjadi kewajipan saya nasihat kepada awak. Jadi Alhamdulillah, ada yang dengar, ada tak dengar. Kalau tak dengar, akhirnya mari jumpa balik kepada kita. Allahu Akbar, Abu Anas. Maaflah saya terlalu percaya kepada orang tu tadi. Kan Imam Syafi'i kata, yasiqu bi kulli ahadin. Percaya kepada semua orang, inilah jadinya. Tapi percaya tu banyak puluh K dah hilangnya. Nak buat apa? Kata guru tak percaya. Tak percaya. Ke skema dia percaya. Sebab Tok Guru tak pandai cakap. Skema tu lembut. Allahu Akbar. Duk Mekah dia ajak pergi makan nasi mandi lagi, nasi utar lagi. Balik-balik melabur tu beberapa puluh K yang banyak. Ratus K bukan puluh K, saya tak nak sebut ya. Allah. Ini masalah kita ni yang jadi masalah. Baik. Maknanya orang ni ada orang yang kita kena sebut dia sebab supaya orang jauh daripada dia. Menurut Imam Nawawi rahimahullah taala lagi, orang yang boleh diumpat ialah mereka yang menzahirkan perbuatan fasik. Tadilah 6 perkara tadi, dia ulang balik di sini. Atau bid'ahnya. Ni masalah bid'ah ni sensitif. Kita kena ingat, masyarakat kena tahu. Yang menyebut perkataan bid'ah ni bukan ustaz-ustaz. Nabi sebut dalam beberapa hadis. Nabi kata wasyarul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin. Jadi yang sebut perkataan bid'ah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ulama berbeza tentang makna, definisi dan pelaksanaan bid'ah itu. Itu yang kita khilaf di situ. Jadi jangan bila sebut bid'ah ni naik bulu roma. Orang Kelantan kata naik bulu roma, terangkat telinga. Ustaz ni suka bid'ah orang ya. Yang sebut perkataan, tuan-tuan kena ingat, yang sebut perkataan bid'ah itu adalah hadis. Nabi yang sebut. Cuma ulama berbeza nak mengklasifikasikan. Yang mana bid'ah, yang mana tak bid'ah. Jadi ada kata, bid'ah juga. Tapi bid'ah hasanah. Kita kata bid'ah hasanah kak? Bid'ah juga, tapi kategori lain. Baiklah. Apa contoh? Dia kadang-kadang masyarakat ni kalau dia tak bagi contoh, dia tak kenal. Apa contoh bid'ah yang menzahirkan bid'ah? Iaitu orang yang menzahirkan ajaran sesat dia. Ajaran makrifat, dia kata. Tak payah solat. Solat buat apa? Kita sudah sampai darjat yakin. Ini ahli bid'ah yang mungkar. Yang wajib kita kena maklum. Jangan ikut ajaran dia ni. Ataupun mengenal dia mencari diri dalam diri. Dia tu aku tu dia. Ini ajaran sesat. Jadi ini ajaran bid'ah yang sesat
yang boleh membawa kepada kekufuran. Sebab kalau dia kata tak wajib solat, mana ada manusia yang tak wajib solat atas dunia ni, kecuali orang yang uzur syar'i, itu lain. Bagi dia tak wajib solat. Jadi ana jumpa dengan satu orang, dia telefon saya tengah malam. Dia kata, Ustaz, Abu Anas, alhamdulillah, dia kata saya sudah berpindah dari Kelantan ke negeri tertentu. Saya kata, habis apa yang kau dapat sekarang? Allah, dia jumpa dengan seorang guru mursyid. Guru mursyid lagu mana pula? Dia bagi tahu kepada saya hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa dia kenal diri, maka dia kenal Tuhan. Siapa tak kenal diri, tak kenal Tuhan, dia tak boleh solat. Jadi saya sekarang ni baru nak kenal diri, baru belajar 2-3 bulan, jadi saya pun tak solat lagi lah. Lain macam bunyi awak ni. Sungguh yang tak solat. Dia kata tak solat. Sebab guru dia kata selagi tak kenal diri, tak boleh solat. Allah. Jadi kata tak kenal guananya. Awak nama apa? Tanya dia. Dia sebut nama fulan. Bini nama apa? Nama fulan. Anak apa orang? Dia sebut molek belakang. Kata kenal tu. Orang tak kenal diri ni, orang mengacau, tahu apa nama pun tak ingat, bini apa tukar, nama anak pun tak tahu. Ni tahu belakang. Mana boleh? Jadi kita nasihat panjang. Saya kata kembalilah ke pakan jalan. Tinggal bukan guru mursyid tu, guru mengarut nama dia macam tu. Guru mursyid. Jadi dia panggil orang yang zahirkan bid'ah dia ni. Wajib kita kena beritahu. Ni mari bawa ajaran pelik-pelik ni. Mari berzikir di kubur, menari di kubur tengah malam. Macam mana dia boleh masuk? Kita kata subhanallah. Ni ada orang mari buat TikTok di kubur ayah saya ni, rahimahullahu taala. Sekarang ni kita nak pasang CCTV dah. Dia mari buat TikTok sini. Mari mula-mula nampak baik lagi. Dalam TikTok dia tu, akhir kali dia ambil tanah kubur, dia gosok sapu muka. Astagfirullah. Kita kata subhanallah, mari buat kubur pak aku lagu ni. Tapi dia baliklah, kita nak cari tak jumpa. Tengok dia TikTok dia. Dan alhamdulillah waktu dia mari tu dia bertukar kubur ayah saya ni dengan kubur nenek saya. Dia pergi gosok kubur lain. Yang betulnya perbuatan itu mungkar. Main-main gosok-gosok, ambil tanah, sapu muka. Jadi orang lagu ni, ustaz macam ni, mesti kita kena dipanggil tahzir, kena maklumkan kepada masyarakat. Jangan mudah percaya. Sekarang ni mudah sangat orang buka pondok lah, buka tempat pengajian lah, macam-macam. Tapi apa yang diajar, kita kena hati-hati para jemaah sekalian. Baiklah, masa kita sangat laju, sangat terhad, kita nak tunggu ulasan daripada Ustaz Syed pula lepas pada ni. Jadi Imam Nawawi kata apa? Orang yang boleh diumpat ialah mereka yang menzahirkan perbuatan fasik atau bid'ahnya. Maka harus menyebutkan amalan yang dizahirkannya sahaja. Setakat tu ya, jangan pergi semua sekali. Orang kata jangan duk kubah, jangan duk kubah semua benda. Kita bagi tahu keburukan itu yang patut ditahzirkan. Yang lain-lain jangan campur. Tuqaddaru biqadariha. Ya, yuqaddar biqadariha. Jadi ini dipanggil Imam Nawawi juga rahimahullah kata, wa fi hadzal hadis mudaratu man yuttaqa fuhshuhu. Boleh kita berlembut dengan orang yang kita takut keburukan dia. Fuhshuhu dia kata orang yang cakapan dia tu laser, daripada dia tularkan perkataan tak baik pada kita, jadi bolehlah kita jumpa dia, ajak minum air. Bang, minum air bang sekali. Lama tak jumpa. Sudah minum, kita lari je lah, jangan duduk lama-lama dengan dia. Jadi Imam Nawawi kata boleh, tapi ingat, lam yamdahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung tak puji dia. Nabi tak puji depan dia. Wala zakara annahu asna alaihi fi wajhihi wala fi qafah. Nabi tak puji. Nabi sebut keburukan dia, jumpa Nabi kita cakap baik, tapi Nabi tak puji. Jadi kita hati-hati tuan-tuan, jangan duk puji orang tak terpasang. Sekarang ni nampaknya bila ada orang mari puji pelik-pelik, lambung tinggi-tinggi, kita bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla kalau kita puji orang-orang yang tidak baik. Al-Kirmani rahimahullah ta'ala, seorang lagi ulama hadis, menjelaskan bahawa orang kafirlah yang mempunyai kedudukan yang paling buruk di antara manusia yang lain dari sudut akidah. Kita kena ingat. Dari sudut akidah. Mungkin dia orang ni baik dari sudut perangai. Ramai ya ahli-ahli kafir itu charity. Orang kafir dia panggil charity, buat kebajikan kuat, NGO sana, NGO sini, bantu sana, bantu sini. Tapi dari sudut hubungan dia dengan Allah buruk. Ini kita ingat. Maka manusia yang dimaksud dalam hadis ialah golongan yang beriman. Tujuan di sebalik hadis ini adalah sebagai amaran keras terhadap mereka. Mu jangan ikut perangai orang ni, perangai buruk, mulut laser, mulut huduh, suka bercakap tak tu pasal, suka mengata, suka buat tuduhan kepada orang, kalau bercakap tak tengok kiri kanan, mengeluarkan perkataan yang buruk-buruk, maka orang ni boleh kita tahzirkan dia supaya
orang akan jauhkan diri daripada orang yang tidak baik ini, wal iazubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Uyainah ni terkenal dengan nama, dia panggil Lamazin Hamas, makna orang yang suka batu api. Jadi patutlah Nabi kita sebut tentang keburukan dia tu. Kalau kita tak, tapi zaman kita sekarang dia panggil, ada satu kumpulan nama dia Cyber Trooper. Ya. Bolehkah kita bodek pokok ni supaya dia puji kita? La, jangan puji. Cuma kalau jumpa dengan dia, kita tak buat masalah. Dia tak kutuklah kita. Kalau tidak, dia kutuk kita macam-macam. Nah, jadi kita kena hati-hati Cyber Trooper ni. Nah, Cyber Trooper ni bahaya. Dia tak takut dengan Tuhan. Dia boleh tulis apanya saja asalkan orang lawan dia. Ataupun kalau orang upah dia, dia tukar pula. Ramai orang dulu kutuk orang ni. Sekarang ni dia puji kawan ni pula. Istilah budak-budak Facebook dia panggil menjilat balik apa yang dia sebut dulu. Jadi kita mengatakan orang ni lah orang yang patut kita jauhi, orang yang patut kita takut, sebab kita bimbang, takut dia khianat pada kita. Jadi boleh kita bercakap baik, tapi jangan puji. Wallahu alam. Itulah, jadi saya serah kepada Ustaz saya untuk buat kesimpulan. Kat malam ni kita dapat satu hadis ya, sebab tajuk dia panjang, iaitu hadis ke-21. Orang yang jahat itu, orang jauhkan diri darinya kerana takut keburukan lidah dia yang buruk, yang tajam, yang laser, yang cakap entah apa-apa. Wallahu alam. Ya Allah. Tak tahu dah nak buat khulasah ke macam mana. Sebab Fadil atau Abdul Basit pun dah buat khulasah. Tapi Ustaz, salah satu cara bila kat ujung tadi Ustaz sebut Cyber Trooper tu Ustaz. Kadang-kadang dia tu seorang, dia ada banyak pula akaun Facebook Ustaz. Bahaya. Dia pergi masuk kat seseorang, Ustaz ke orang hak dia nak target itu, dia komen maki hamu. Lepas tu dia guna Facebook yang lain pula, dia komen maki pula tukang maki tu. Lepas tu dia komen maki dia sendiri belaka Ustaz. Menyebabkan orang pembaca nak pergi join sama maki hamu. Allah. Ini namam. Dia memang jadi batu api nak laga orang, subhanallah. Tapi orang lain tak, tapi dia yang sama. Dia yang sama. Dia ekstrim belah ni, lepas tu dia pula komen yang ekstrim belah ni. Jadi orang-orang hak tengok ni masuk balah sama. Allah akbar. Nasallallahu alaihi wasallam. Allah yahdihim. Iyalah, semoga Allah beri hidayah lah dia orang ni. Dah upah Ustaz, boleh upah. Yalah. Jadi alhamdulillah banyak kita dengar pada malam ni sifat yang paling utama tadi, itulah orang yang ditakuti kerana perangai jahat dia. Ya Allah, inilah syarrun nas. Dan hebatnya hadis Nabi, golongan ini akan terus wujud sehingga ke mana itu menunjukkan kehebatan hadis Nabi tu. Allahu akbar. Moga-moga kita dilindungilah. Yang pertamanya dilindungi daripada bersifat dengan sifat gitu. Depan orang molek kita, belakang orang duk maki hamu. Yang keduanya, kita dilindungi daripada kejahatan golongan ni. Alhamdulillah. Saya ni rasa tak cukup ke rasa nak dengar ulasan ataupun syarahan daripada Fadil, Tuan Guru kita. Tapi bagaimana disebut tadilah, kita pun masa kita, sebab kita program tiap-tiap malam, jadi masa kita sejam kita pun hormati sahabat-sahabat yang selalu ikut bersama. Kita ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Tapi anda rasa macam tak sedap lah, minta Datuk Abdul Basit buat khulasah lah sikit untuk malam ni sebelum kita akhiri pertemuan kita. Fadal. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, tamatlah hadis yang kita bincang malam ni. Hadis Nabi SAW mengajar kepada kita beberapa perkara yang diperlukan dalam masyarakat, iaitu menyatakan orang yang buruk perlu diberitahu keburukan dia supaya orang lain tidak terpedaya dan tidak terpengaruh. Tapi ingatlah, kita ada SOP. Setakat tu je Nawawi kata, jangan lebih daripada itu. Jadi kalau orang tu ada kebaikan, contohnya 100 kebaikan, 100 perkara, dia ada keburukan 99 yang baik,
Sebut satu je lah, jangan condemn semua. Jadi kita hari ni masalah matematik tak apa jadi ni Ustaz Syed. Tak. Anta ma'i atau anta diddi. Dia sama saya atau dia lawan saya. Maknanya kalau dia baik yang kita 95% sama kita. 5% tak sama, dia condemn. Dia ambil 5, yang 95 dicampur ke laut kata orang. Kata kita kena belajar ilmu matematik. Jangan peringkat tak tahu apa, rusak masyarakat dengan sebab hilangnya ilmu yang kita sebut ini. Wallahu a'lam.